Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran 40 kita sudah mempelajari untrennbare Verben. Untuk video kali ini kita akan belajar personal pronomen im Dativ. Na und los. Fangen wir an. Lektion 41. Pelajaran 41. Personalpronomen im Dativ Teil 1. Kata ganti orang dalam kasus datif bagian 1. Dalam pelajaran 36 dengan tema artikel im datif, kita telah mengenal istilah kasus datif dan telah belajar secara mendetail perubahan artikel benda dalam kasus datif. Kali ini kita akan membahas personal pronomen im datif. Jadi, yang dimaksud dengan personal pronomen im datif adalah kata ganti orang dalam kasus datif, yaitu kasus di mana orang yang dimaksud menjabat sebagai objek pelengkap atau objek penerima atau datif objek di dalam kalimat. Tabel ini adalah tabel personal pronomen im nominatif dan im datif. Kita perhatikan. Orang pertama tunggal saya, im nominatifnya ich, im datif mir. Orang kedua tunggal, bentuk informal kamu, im nominatif du, im datif dir. Orang kedua tunggal bentuk formal Anda, im nominatif Sie, im datif Ihnen. Di sini I-nya huruf besar ya. Selanjutnya, orang ketiga tunggal, dia maskulin, im nominatif im datif im. Untuk orang ketiga tunggal feminin, im nominatif sie, im datif ihr. Orang ketiga tunggal neutral, im nominatif es, im datif im juga, sama seperti maskulin. Selanjutnya, orang pertama jamak, kami atau kita, im nominatif wir, im datif uns. Orang kedua jamak bentuk informal kalian, im nominatif ihr, im datif euch. Orang kedua jamak bentuk formal Anda semua, im nominatif sie, di sini S-nya juga huruf besar, im datif ihnen, I-nya di sini juga huruf besar. Orang ketiga jamak mereka, im nominatif sie, di sini S-nya huruf kecil, im datif ihnen juga, tapi I-nya huruf kecil juga. Kita perhatikan kalimat ini. Mein Vater schenkt ein Fahrrad. Ayah saya menghadiahkan sebuah sepeda. Maka timbul pertanyaan wem, kepada siapa? Wem schenkt dein Vater ein Fahrrad? Kepada siapa ayahmu menghadiahkan sebuah sepeda? Misalnya, penerima hadiahnya adalah orang pertama tunggal saya. Im nominatifnya ich, im datif mir. Maka kalimatnya menjadi Mein Vater schenkt mir ein Fahrrad. Ayah saya menghadiahkan kepada saya sebuah sepeda. Kenapa menjadi mir? Karena saya yang menjabat sebagai objek penerima atau datif objek.
Mein Vater menjabat sebagai subjek. Ein Fahrrad menjabat sebagai objek penderita atau akusatif objek. Dan mir adalah objek penerima atau datif objek. Contoh berikutnya, das Fahrrad gefällt mir sehr gut. Sepeda itu sangat menyenangkan bagi saya. Atau dengan kata lain, saya sangat menyukai sepeda itu. Nah, dalam kalimat ini kita tidak melihat akusatif objeknya. Objeknya langsung menjadi datif objek. Kenapa? Seperti yang sudah pernah saya sampaikan dalam pelajaran sebelumnya, bahwa ada verben yang merupakan datif verben, yang menjadikan objeknya langsung menjadi datif objek. Dan das Verb gefallen merupakan kata kerja datif. Selanjutnya, orang kedua tunggal bentuk informal kamu. Im nominatif du, im datif dir. Contoh kalimatnya, ich gebe dir einen Roman. Saya memberi kepadamu sebuah novel. Dir menjabat sebagai datif objek atau objek penerima. Dan akusatif objeknya einen Roman. Der Roman, einen Roman. Contoh berikutnya, der Roman gehört jetzt dir. Novel ini sekarang menjadi kepunyaan kamu. Der Roman menjabat sebagai subjek dan dir menjabat sebagai datif objek. Verbnya gehören merupakan datif verb yang menjadikan objeknya langsung menjadi datif objek. Selanjutnya, untuk orang kedua tunggal bentuk formal Anda, im nominatif Sie, S-nya huruf besar ya, im datif Ihnen, I-nya juga huruf besar. Contohnya, Frau Schmidt, ich bringe Ihnen die Blumen mit. Ibu Schmidt, saya membawa serta bunga-bunga ini untuk Anda. Ich bringe die Blumen mit. Die Blumen merupakan akusatif objek. Ich bringe Ihnen die Blumen mit, maka Ihnen merupakan datif objek atau objek penerima. Ihnen di sini merujuk kepada Frau Schmidt. Contoh dengan datif verben, ich danke Ihnen für die Einladung. Terima kasih atas undangannya. Atau dengan kata lain, saya berterima kasih pada Anda atas undangan ini. Danken, yang artinya berterima kasih, merupakan datif verb yang menjadikan objeknya langsung menjadi datif objek. Personal pronomen berikutnya, orang ketiga tunggal dia, yang bergender maskulin, im nominatif er, im datif im. Contoh kalimatnya, das ist mein Bruder. Mein Vater schenkt ihm ein Auto. Itu adalah abang saya. Ayah saya menghadiahkan sebuah mobil padanya. Mein Vater menjabat sebagai subjek. Im di sini merujuk kepada si abang, menjabat sebagai objek penerima atau datif objek. Dan ein Auto menjabat sebagai akusatif objek. Contoh dengan datif verb nutzen atau bermanfaat. Das Auto nutzt ihm sehr. Mobil itu sangat bermanfaat baginya. Subjeknya das Auto dan ihm menjabat sebagai datif objek. Orang ketiga tunggal dia yang bergender feminin, im nominatif sie, im datif ihr. Contoh kalimatnya, das ist meine Schwester. Meine Mutter schenkt
ihr eine Kette. Itu adalah kakak saya. Ibu saya menghadiahkan sebuah kalung padanya. Meine Mutter menjabat sebagai subjek. Eine Kette menjabat sebagai akusatif objek atau objek penderita. Dan ihr di sini merujuk kepada si kakak, menjabat sebagai datif objek atau objek penerima. Contoh dengan datif verb helfen. Die Mutter hielp ihr die Kette anzuziehen. Ibu menolongnya memakai kalung itu. Die Mutter hielp ihr. Ibu menolongnya. Die Mutter menjabat sebagai subjek. Hilft merupakan verb yang sudah dikonjugasi sesuai subjek. Dan ihr adalah datif objek atau objek pelengkap atau objek penerima. Karena dialah yang menerima pertolongan si ibu. Selanjutnya, orang ketiga tunggal dia yang bergender neutral. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Ikuti terus videonya. Selamat belajar. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.